Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kumpulan kami, kumpulan 3 akan membentangkan tentang penyelewengan Qadiani. InsyaAllah kita akan mulakan dengan pengasas ajaran Qadiani. Ajaran Qadiani diasaskan oleh Mirza Ghulam Ahmad Qadiani di India pada tahun 1889. Beliau meninggal pada 26 Mei 1908 di India. Dan perkataan Ahmadiyah adalah perkataan yang disandarkan kepada nama Mirza Ghulam Ahmad itu sendiri, iaitu pengasas ajaran sesat Qadiani. Qadiani pula diambil daripada nama kampung atau tempat lahirnya, iaitu Qadian, yang terletak di daerah Gurdaspur, India. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada sejarah perkembangan ajaran Qadiani di Malaysia. Ada pendapat yang mengatakan bahawa petapakan ajaran Qadiani di Malaysia bermula pada tahun 1906 melalui Syekh Muhammad Khairuddin, seorang anggota polis dari India yang bertugas di Selangor. Walau bagaimanapun, ajaran Qadiani dipercayai bertapak di Malaysia pada tahun 1930-an di Batu 20 Jeram, Kuala Selangor. Sekarang, ajaran Qadiani berpusat di Kampung Nahkoda, Batu Caves, lebih dikenali sebagai Jemaat Ahmadiyah Malaysia. Pada tahun 1964, dua orang pengikut ajaran ini bernama Haji Yusof bin Omar dan Muhammad Zain bin Hassan telah mewakafkan tanah di Kampung Nahkoda, Batu Caves untuk dijadikan pusat Ahmadiyah yang diberi nama Baitus Salam. Alhamdulillah, setakat itu saja daripada saya. Saya akan serahkan kepada rakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zikri bin Mad Zaimaruddin, nombor metrik 051244. Jadi insyaAllah saya akan membentangkan tentang ciri-ciri ajaran sesat bagi agama Qadiani. Jadi bila kita sebut agama Qadiani, kita boleh tengok pada ajaran pengasas dia, iaitu Mirza Ghulam Ahmad. Beliau mendakwa bahawa beliau adalah sebagai Nabi yang menerima wahyu. Hal ini terjadi bila pada tahun 1876, ayah Mirza ni jatuh sakit. Jadi, beliau mengatakan bahawa beliau mendapat wahyu bahawa ayahnya akan mati. Jadi, melalui peristiwa inilah, beliau mengaku beliau sama dengan Nabi dan juga menerima wahyu. Yang kedua, ajaran sesat bagi agama ni, beliau mengaku sebagai Imam Mahdi. Dahulunya di India, berlaku kekacauan, kecelaruan akidah. Maknanya, India ada agama Hindu, ada agama Kristian daripada British. Jadi, berlaku banyak perbalahan antara ulama' dan juga paderi. Jadi, Mirza ni turut sertai debat. Jadi maknanya memang zaman tu zaman berdebat lah antara ulama' dan juga paderi. Jadi Mirza ni, dia tulis sebuah buku, sebuah kitab yang merangkumi tentang kebenaran Islam, iaitu kitab Barahin Ahmad. Jadi bila dia tulis kitab ni, dia rasa bahawa dia hebat, dan daripada situlah dia rasa dirinya ni layak digelar sebagai Imam Mahdi dan juga Al-Masih Isa. Okey. Seterusnya, beliau mengaku beliau mempunyai mukjizat. Okey. Sebab apa beliau mengaku beliau mempunyai mukjizat? Yang pertamanya, bila beliau membawa ajaran sesat, beliau tidak ditangkap. Sebenarnya, beliau mendapat perlindungan daripada British. Bukanlah beliau mempunyai mukjizat. Dan beliau juga mengatakan bahawa beliau dapat mengetahui bila berlaku gerhana bulan dan juga gerhana matahari sebelum ianya terjadi. Maknanya, sebelum orang lain tahu, dia tahu dulu bahawa gerhana akan berlaku. Okey. Seterusnya, beliau mengatakan bahawa malaikat sebagai panca indera Tuhan, Imam Mahdi, Isa Al-Masih. Isa Al-Masih ni, beliau mengatakan bahawa beliau telah
menemui kubur Al-Masih. Jadi bila beliau jumpa kubur ni, roh Nabi Isa masuk ke dalam badan beliau dan secara automatik beliau menjadi Nabi Isa. Itulah apa yang didakwa oleh Mirza Ghulam Ahmad. Seterusnya, para Nabi menyaksikan dirinya, dan next, Nabi Isa AS telah mati dan kuburnya di Srinagar. Kubur ni lah beliau jumpa dan kemudian roh Nabi Isa masuk ke dalam badan beliau. Okey. Slide seterusnya. Ciri-ciri ajaran sesat bagi agama Qadiani ni, ibadah haji di Qadiani, India, bukannya di Arab Saudi, Mekah, bukan. Dan seterusnya, golongan ni, kumpulan ni menafikan jihad, mengubah ayat-ayat Al-Quran, dan yang terakhir menghukum kafir selain pengikut Qadiani. Maknanya Mirza Ghulam Ahmad ni mengatakan bahawa orang yang menolak ajaran Qadiani tidak boleh disolat jenazahkan, tidak boleh disolatkan bagi jenazah dia. Dan perempuan-perempuan pengikut agama Qadiani ni tak boleh berkahwin dengan orang yang menolak agama Qadiani ni. Jadi itulah yang didakwa oleh Mirza Ghulam Ahmad. Dan yang seterusnya, ulama-ulama seluruh dunia mengatakan bahawa pengikut yang memegang kepada ajaran Qadiani dihukumkan kafir. Jadi antara ulama-ulama yang menyatakan bahawa mereka ni kafir adalah yang pertama, Syekh Al-Azhar Al-Imam Al-Akbar Syekh Muhammad Al-Khidir Hussein. Yang kedua, Syekh Husnain Makhluf, iaitu beliau merupakan seorang mufti Mesir. Yang ketiga, ulama yang ketiga, Syekh Muhammad Abi Zahrah, ulama Al-Azhar. Syekh yang keempat, Sa'ad Muhammad Al-Mursafi, pensyarah fakulti hadis. Dan yang kelima, ulama yang kelima, Syekh Al-Azhar Al-Imam Al-Akbar Ja'adul Haqq. Okey, jadi inilah antara ulama-ulama yang menghukumkan kafir agama Qadiani kerana mereka ni terpesan jauh daripada ajaran agama Islam yang sebenar. Jadi setakat tu daripada saya. InsyaAllah kita sambung dengan rakan saya yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam COVID, salam PKPP. Baik, nama saya Abdul Syukur Ahmad bin Aldi Jasmani, 049876. InsyaAllah saya akan sambung peperangan daripada rakan-rakan saya, iaitu slide seterusnya berkaitan tentang pertubuhan-pertubuhan Islam yang turut memfatwakan bahawa ajaran ini kufur. Iaitu antaranya adalah pertubuhan-pertubuhan yang memfatwakan bahawa ajaran ini kufur ialah Ikatan Islam Sedunia, iaitu Rabitah Al-Alam Al-Islami April 1974. Dan seterusnya ialah Muktamar Muslimin di Indonesia dan Majlis Al-Mujama' Al-Fiqhi. Baik, seterusnya adalah enakmen Pentadbiran Perundangan Islam 1989, iaitu mempunyai 2 muka surat yang telah dikeluarkan oleh Kerajaan Selangor, iaitu ini muka surat yang kedua. Baik, di dalam ini mempunyai poin-poin yang penting dan saya akan ringkaskan. Baik, yang pertama adalah ajaran Qadiani adalah satu ajaran yang menyalahi dari ajaran Islam yang sebenarnya, di mana dia telah menyimpanglah daripada Al-Quran dan Sunnah, iaitu dan juga Al-Sunnah wal Jamaah, di mana pengikut-pengikut ajaran Qadiani ini telah dihukumkan kafir oleh ulama serata-serata dunia. Baik, poin yang kedua adalah Jabatan Agama Islam Selangor, iaitu JAIS, telah menghukumkan kafir kepada pengikut-pengikut Qadiani yang berpusat di Batu 20 Jeram, Kuala Selangor pada 15 Disember 1953. Dan setelah dibicarakan oleh di depan Duli Yang Maha Mulia, iaitu Sultan Selangor, iaitu Tuanku Syamuddin Alam Shah, Ibnu Almarhum Sultan Alauddin Sulaiman Shah, bersertakan dengan para alim ulama di negeri Selangor. Dan seterusnya adalah setiap orang penganut ajaran Qadiani adalah telah murtad, maka wajiblah dituntut mereka supaya kembali kepada ajaran Islam yang sebenar dan mengucapkan kembali iaitu 2 kalimah syahadah. Baik, dan seterusnya adalah muka surat yang kedua,
iaitu antara ciri-ciri ajaran itu ialah dekat sini telah saudara Zikri telah bagi tahu tadi, antaranya itu sebab Mirza Ghulam Ahmad mendakwa bahawa dia sebagai nabi yang menerima wahyu, dan jadi Imam Mahdi, Isa Al-Masih dan seterusnya. Baik, jadi kesimpulan yang telah kami dapat simpulkan bahawa adalah ajaran Qadiani ini merupakan satu ajaran yang menyalahi dari ajaran Islam yang sebenar. Iaitu kalau kita dapat tengok, mustahil lah bagi Mirza Ghulam ini, dia mendakwa dia sebagai Nabi dan dia sebagai Isa Al-Masih. Dia juga mendakwa bahawa dia Imam Mahdi, di mana mustahil lah, kerana manusia yang diutuskan oleh Allah, iaitu selepas kewafatan Nabi SAW, adalah dusta semata-mata. Di mana kat sini tiada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kerana apa? Nabi Muhammad SAW adalah khatimul anbiya, iaitu penutup segala nabi. Jadi mereka yang mendakwa sebagai nabi itu adalah dusta. Jadi poin yang kedua adalah akidah yang sebenar lahir daripada pemahaman terhadap ilmu wahyu yang dimuatkan dalam himpunan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran dan hadis Rasulnya. Dan yang poin yang ketiga adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah pegangan rasmi institusi dan masyarakat Islam Malaysia yang perlu dipegang dan dipertahan. Dan yang terakhir, bagi kesimpulan yang dapat kami simpulkan adalah akidah yang mantap dan jitu dapat menolak dakwah penyelewengan agama. Maka dekat sini kami juga telah menyediakan iaitu lampiran, iaitu gambar-gambar, di mana gambar-gambar yang mengasaskan ajaran Qadiani, iaitu adalah ajaran yang pertama adalah gambar Mirza Ghulam Ahmad dan tokoh-tokoh Qadiani, iaitu yang dekat atas sekali itu, iaitu Mirza Ghulam. Dan seterusnya di sini adalah tempat pusat Qadiani di Kampung Nahkoda, Batu Cave, Selangor. Mempunyai 3 tingkat, 3 tingkat bangunan. Dan seterusnya di sini adalah gambar, iaitu Qadiani bukan agama Islam. Papan tanda ni telah diletakkan di pusat Qadiani, dan papan ini adalah semata-mata untuk demi menjaga akidah umat Islam di Malaysia, dan tempat ini di Selayang, Selangor. Dan kat sini adalah Ainul Yakin Sahib, iaitu pemimpin komuniti Qadiani Malaysia. Dan kat sini juga ada mempunyai satu surat khabar, iaitu Kereta Akhbar Berita Minggu, dikeluarkan pada 26 Februari 1985. Dan seterusnya dalam negeri, iaitu mesyuarat akan garis tertib patahkan faham penyeleweng. Di mana kat sini Kereta Akhbar Berita Minggu 2 Mac 1986. Di mana kat dalam ni dia bagi tahu bagaimana untuk perangi ajaran Qadiani yang telah berpijak di negara Malaysia ini. Okey, itu sahaja daripada kami. Minta maaf kalau ada silap dan salah. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.